Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, hari ini saya cuma nak bincang sikit saja soalan Terengganu. Ini trial Terengganu. Okay, jadi kita tengok secara ringkas saja. Tadi saya dah conteng ni, kertas ni. Okay, bahagian A. Bahagian A, kalau saya tengok, saya analisis soalan tu memanglah soalan ilmu macam dah macam 2019 tak keluar. Jadi kita jangka ilmu ni akan keluar tapi tak tahu bahagian macam mana. Okay, cuba tengok soalan. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin, huraikan kepentingan ilmu gajah dalam pembangunan insan. Okey. Kepentingan ilmu gajah. Okey. Okey, bila kita nak buat pengenalan, kita kena cari satunya, kita kena cari ada 3 isi yang kita nak buat. 3 isi. Satunya, kita kena cari isu. Yang kedua, kalau dia tak ada ada tokoh, kita cari tokoh ataupun watak yang berkaitan. Dan yang ketiga, kita tengok, kita senaraikan saja isi-isi yang akan dibincangkan. Isi-isi dia, ini isu. Okey, apa yang dikatakan isu? Isu tu maksudnya topik. Topik mana? Dalam pembangunan insan, dia topik mana ni? Okey, ini kalau macam ni soalan dia berkaitan dengan ilmu. Ilmu. Jadi isu dia adalah berkaitan dengan ilmu. Jadi kita buat pendahuluannya berkaitan dengan ilmu. Saya tak terangkanlah ilmu tu apa-apa saya tak terangkan. Okey. Kemudian ada tak tokoh? Berdasarkan teks Sulalatus Salatin, huraikan kepentingan ilmu gajah dalam konteks pembangunan insan. Tidak ada. Tetapi isu dia ni isunya berkaitan dengan ilmu, tetapi dia dah tetapkan isinya berkaitan dengan kepentingan ilmu gajah. Maksudnya bahagian isi nanti yang ni. Bahagian isunya ialah ilmu. Kita boleh bincang ilmu. Kalau nak buat ilmu gajah ni dia tanya tempat isi. Okey, itu kena beza. Jadi ilmu, beritahulah ilmu ni mengenai apa. Ilmu ini mungkin kita dalam bahasa yang senang, ilmu adalah ilmu diperolehi secara formal atau tidak formal. Ilmu ini adalah berkaitan dengan ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu zahir, ilmu batin dan sebagainya. Itu dalam bahasa yang mudah lah. Kalau nak tengok bahasa yang cantik dalam ni lah. Okay, dan yang ketiganya isi. Ni isi. Nyatakanlah isi. Isi kita isi yang berkaitan dengan kepentingan ilmu gajah. Kenapa pentingnya ilmu gajah? Biasa kita buat ilmu je, kepentingan ilmu. Tapi di sini dia khusus. Ini soalan yang jenis khusus. Khusus tu maksud dia nyatakan dah ilmu apa? Ilmu gajah. Okey. Jadi di sini mungkin kita tak pernah jumpa soalan ni, tu yang saya nak bincang sikit. Okey. Ilmu gajah kita tengok ni kepentingan dia. Isi dia mestilah 5. Okey, jadi di sini ilmu gajah ni penting sebab apa? Penting dalam peperangan dan juga mempertahankan negara. Okey, lepas ini kita panggil fakta. Faktanya kita terpaksa beritahu kepentingan terus. Sebab soalannya tanya kepentingan. Jadi kita beritahu kepentingan ilmu gajah. Ni. Okay. Kepentingan yang kedua ialah dalam adat istiadat. Yang ketiga, alat pengangkutan. Yang keempatnya, mengangkat martabat ataupun status sosial. Dan bila berlaku mengangkat martabat status sosial ni akan berlakulah mobility sosial. Ni dalam mobility pun kita belajar, tapi kita boleh juga masuk dalam ni.
Ilmu gajah juga ialah lambang hebatnya seseorang tu. Orang yang ada ilmu gajah ni dipandang tinggi. Okey. Jadi dalam membina isi, kita mesti ada fakta. Fakta duduk yang pertama. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua ialah huraian fakta. Huraian fakta. Ayat yang ketiga, biasanya kita hurai lagi. Dari huraian fakta. Huraian fakta ni sebenarnya macam maksud sahaja. Apa dia kepentingan dalam peperangan dan mempertahankan negara. Boleh kita kata peperangan gajah ni, ni dia terangkan apa dia. Sebagai kenaikan untuk ke medan pertempuran. Tu dia cerita. Kemudian nak hurai lagi. Tu pandailah awak. Okey. Jadi kena ingatlah dalam isi ni ada fakta, ada huraian fakta. Kalau soalan bincangkan, dia kena ada pro kontra. Tapi kita ni tak ada bincangkan. Dia cuma huraikan saja. Huraikan. Jadi nyatakanlah saja. Kemudian dia kata dalam konteks pembangunan insan. Jadi ilmu gajah ni penting, Pak. Macam mana ilmu gajah ni penting dalam pembangunan insan. Tu kita kena beri. Okey. Dan contohnya. Barulah dapat markah penuh 4. Okey. Ni huraian-huraian saya tak pergi, saya tak hurailah kan. Okey. Okey, seterusnya soalan kedua. Sultan dan Pembesar Melaka merupakan tokoh yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi seperti yang tergambar dalam konteks Suratus Salatin. Huraikan. Kata tugasan dia huraikan. Maksudnya ada masalah. Nilai kemanusiaan. Jadi pengenalan kita berkaitan dengan isu iaitu nilai kemanusiaan. Yang kedua, kalau ada tokoh, kita kena cerita pasal tokoh. Okey, di sini ada tokoh tak? Sultan dan Pembesar Melaka. Maksudnya tokoh kita ni. Jadi kita kena ceritalah pasal ni. Siapa dia Sultan dan Pembesar Melaka? Cerita sikit. Yang mempunyai nilai kemanusiaan tu. Okey, dan yang ketiganya ialah isi yang kita nak bincangkan. 3 benda ni. Dalam ini kalau buat ni dapatlah 3 markah dah. Okey. Nilai kemanusiaan. Apa dia nilai kemanusiaan ni? Nilai kemanusiaan ini ialah sifat-sifat manusia yang tinggi, ketinggian kualiti atau mutu tertentu yang berkaitan dengan sifat manusia. Sifat yang unggul lah, yang bagus-bagus. Tak perlulah kita cerita pasal sifat yang tak bagus. Misalnya, bijaksana atau berilmu. Ni kita boleh ambil semula ni dalam huraian. Ni fakta, huraian fakta. Ambillah di mana-mana. Awak dalam SBDKL pun sama je awak hurai fakta. Cuma contoh ni kalau SS kena beri SS lah. Okay, gigih. Mudah je, ambil mudah-mudah je. Gigih. Kalau SBDKL nampaklah gigih. Dalam ni pun, dalam SS pun ada gigih. Gigih ni maksudnya huraian fakta dia ialah bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan sehingga berjaya tanpa jemu. Tengok dia buat huraian fakta. Kemudian dia hurai lagi. Kegigihan. Hurai lagi. Dia terus masuk ni. Awak hurai lagi ni. Kemudian, kegigihan ni akan melahirkan insan yang kental dan tabah apabila berhadapan dengan ujian Allah. Ini adalah pembangunan insan tu. Okey, pembangunan insan. Okey, jadi dinyatakan di situ huraian fakta, pembangunan insan dan seterusnya contoh. Sultan Muzaffar gigih mencari jalan menyatukan Pembesar Melaka yang bertelagah, iaitu dia sanggup menceraikan isteri dia Tengkudu untuk dikahwinkan dengan Tok Ali semata-mata untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertelagah.
Patutnya kalau awak baca cerita, awak boleh beritahu ni siapa pihak bertelagah ni. Okey, sikap merendah diri, tenang, sabar, pemurah atau dermawan, prihatin. Okey, waktu senang je tu. Okey, bahagian B, pembangunan masyarakat. Aspek budaya. Sama dah dengan yang saya jangka. Tapi tak tahulah soalan kita macam mana. Okey, aspek budaya penting dalam konteks pembangunan masyarakat kini. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan watak Encik Muhammad. Okey, sekarang dia beri pengenalan dia, isu dia ialah berkaitan dengan budaya. Okay, tokoh ada Cik Muhammad. Kena cerita pasal Cik Muhammad. Okey, isi akan dibincangkan. Okey. Aspek budaya penting dalam pembangunan masyarakat masa kini. Apa aspek budaya ni penting? Okey. Kata tugasan dia huraikan saja. Maksudnya kita berilah isi. Okay, ambil yang mudah-mudah je. Menghormati orang tua atau tamu. Tapi semuanya kena berkaitan dengan watak Encik Muhammad. Sama juga nada fakta, huraian fakta, PI pula PMC ni. PMC ni ni kalau dah ini membentuk akhlak yang mulia tu PM dia. Okey, budaya perkahwinan, menziarahi orang sakit, makanan tradisional, menghormati guru atau ulama. Okey. Ambil mudah-mudah bagi awak Budaya berniaga ni. Kalau Cik Muhammad ni budaya berniaga lah dia. Menuntut ilmu, dia hantar anak dia rahim ke luar negeri. Ni dia beri PM. Jadi huraian fakta dia tak ada dah, kena buat sendiri. Okey. Soalan seterusnya. Huraikan peranan anggota setiap lapisan masyarakat berdasarkan susun lapis masyarakat sebagaimana yang digambarkan dalam SBDKL. Pengenalan dia, susun lapis lah. Konsep dia ni berkaitan dengan susun lapis masyarakat. Okey, susun lapis masyarakat. Maksudnya konsep susun lapis ni boleh dua lah. Ataupun satu lagi lapisan masyarakat. Satu lagi. Boleh cerita. Lepas tu yang ketiganya isi. Okey. Jadi huraikan peranan. Bila tempat isi kena, tadi kita cerita pasal lapisan masyarakat. Jadi peranan lapisan masyarakat ni, setiap lapisan masyarakat. Biasanya kita ambil dari atas turun ke bawah lah. Ni golongan atasan. Ni kena ngapa sikit. Golongan menengah. Golongan menengah ni ada banyak golongan menengah, golongan elit, golongan saudagar, golongan profesional, baru golongan bawahan. Cukup 5. Ni dalam SBDKL. Okey, seterusnya bahagian C. Bahagian C ni, ini jawab satu soalan sahaja. Okey, betul lah. Jawab soalan. Baca petikan di bawah dan jawab soalan mengikutinya. Sekarang ni soalan ni dia beri soalan respon. Dia beri respon. Jadi awak boleh baca respon ni. Soalan respon ni boleh membantu juga awak. Okey. Ni dia beri wasiat Sultan Alauddin Shah kepada anak dia. Okey. Petikan wasiat Sultan Alauddin di atas menggambarkan gaya kepimpinan yang perlu ada pada seorang pemimpin. Okey. Jadi pengenalan dia, ni isu dia berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Okey, tokoh ada, tokoh Sultan Alauddin. Okey, kemudian isi. Okey. Jadi di sini dia kata, soalan dia mula, gaya kepimpinan yang perlu ada pada seorang pemimpin. Gaya apa perlu ada pada seorang pemimpin? Bincangkan. Okay, gaya yang perlu ada. Kita tengok. Pemaaf. Pemimpin ni kena pemaaf. Bertanggungjawab. Adil. Sabar. Beriman. Kita buat banyak kali beriman. Buatlah. Ambil beriman tu. Prihatin. Ambil mudah-mudah. Bijaksana. Bersikap terbuka. Pemimpin ni kena dengar lah. Tidak mementingkan diri. Semuanya sama juga. Kena buat fakta. Huraian fakta. Huraian pembangunan negara. Sini.
Tengok ni pembangunan kesannya dapat melahirkan sebuah negara yang aman, maju dan makmur. Sikap musyawarah dalam pentadbiran ini ialah huraian fakta. Ini adalah PN. Ni contoh. Ni fakta. 4 benda. Dalam setiap isi mesti ada benda tu. Okey. Kemudian penutup ni, kalau dikata pandangan atau saranan. Saranan awak kalau seorang pemimpin tu mementingkan diri, apa kejadi. Maksudnya awak buat opposite dengan tu. Oh, tadi dia kata bincangkan ke? Oh, bincangkan. Bincangkan maksudnya kena ada pro kontra sini. Pro kontra. Pro kontra. Bincangkan pernyataan. Oh, sebut dalam konteks. Okey, kena ada pro kontra. Jangan lupalah sini. Dalam ni kena ada pro kontra. Okey, seterusnya soalan yang ke-6, soalan nasionalisme. Nasionalisme ni, kalau orang yang minat dengan sejarah, dia bolehlah. Okey, nasionalisme merupakan asas penting dalam pembangunan sesebuah negara. Bincangkan pernyataan tersebut. Jadi, isu dia ialah nasionalisme. Tokoh ada, tokoh Cik Muhammad, SBTKL. Jadi, bincanglah apa dia nasionalisme. Beritahu cerita sikit siapa dia tokoh ni, Cik Muhammad ni. Nasionalisme, okey. Nasionalisme yang ada dalam Cik Muhammad ni berbangga dengan tanah tumpah atau cinta akan negara, bertanggungjawab. Bincangkan juga. Okey, ada pro and con. Jadi dalam jawapan awak mesti ada pro and con. Walaupun dalam contoh jawapan ni tak ada, awak kena buat. Okey. Bertanggungjawab memaju dan Cik Muhammad ni bertanggungjawab memaju dan membangun ekonomi negara. Kalau Cik Muhammad tak buat gini, kalau tak memajukan ekonomi penduduk kampung, macam mana jadinya? Penduduk kampung tu mungkin akan tak berubah lah dari dulu sampai sekarang. Menabur bakti kepada negara, bekerjasama membangun sektor ekonomi negara. Ni awak boleh baca lah sendiri. Okey, saya buat ringkas je. Okey. Jadi bacalah untuk besok tu. Nanti untuk STPM yang sebenar, saya akan bincang betul-betul lah. Okey, itu saja untuk malam ni. Selamat membaca. Terima kasih.